Bahaya bersama saya sendiri, Kamila Izzati binti Sahar dari Pusat Kaunseling, Anjuran Pusat Kaunseling, Jabatan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UTM. Okey, terdetiknya saya untuk berkongsi tajuk ini kepada semua adalah hasil daripada kesedaran dan pengalaman saya, okey, bekerja di syarikat, salah satu syarikat kewangan berlesen ataupun kredit leasing lah ya. Disebabkan hanya hutang-hutang yang amountnya tak besar, dia boleh memberi kesan kepada individu-individu tersebut. Okey, dan juga background saya sendirilah dalam pentadbiran perniagaan, perbankan dan kewangan Islam. Okey. So, kita terus masuk tajuk. Sorry. Alright. So, yang pertama, kenapa kita perlu berhutang? Fahami dulu tujuan berhutang ya. Biasa kita berhutang ni adalah sebab kita nak beli sesuatu yang mana ia mempunyai nilai yang lebih besar ya. Di mana biasa kalau kita beli, kita bayar secara angsuran lah. Kita tak bayar secara cash ya, sebab dia melibatkan amount yang besar. Tapi apakah tujuan dia? Ya, adakah ia disebabkan kerana keperluan? Okey, yang mana biasa kalau melibatkan keperluan adalah penting ya. Contohnya kita tak ada kenderaan ya dan kita perlukan kenderaan ya, dan kadang-kadang dekat tempat tinggal kita tu tak ada public transport. Betul tak? Jadi kita perlukan kenderaan untuk contoh nak pergi kerja ya, ataupun kalau contohlah malam-malam kita sakit ya. Malam-malam pun kawasan tu biasa public transport tak beroperasi pada waktu malam kan. So nak tak nak kita pun terpaksalah kenalah juga beli kenderaan ya. Itu adalah keperluan. So yang lain adalah kehendak. Okey, apa maksud kehendak ni? Okey, ada orang membeli berhutang kerana kehendak adalah disebabkan contoh mungkin trend. Mungkin ada orang beli sebab contoh dia nak ikut orang lain lah. Orang tu beli kereta besar, dia pun nak beli kereta besar. Orang tu pakai gadget yang terkini, dia pun nak juga. Walhal dia tak perlu pun pakai perkara ini ya, sebab dia mungkin phone pun dah ada, kenapa nak beli lagi, tapi dia sanggup berhutang semata-mata untuk memenuhi kehendaknya. Okey, sorry tak dengar ke? Ke terlalu slow? Dengar ya? Okey, saya mungkin kena kuatkan sikit lah suara saya ya. Okey, seterusnya. Mendengar ya? Okey, terima kasih respon kat saya. Okey, seterusnya ada orang berhutang adalah untuk masa hadapan ya. Untuk masa hadapan. Contohnya beli rumah ataupun hartanah. Kita faham ya, hartanah sekarang setiap tahun dia meningkat ya. Ada yang 10%, ada sehingga 30%, terutamanya di kawasan Klang Valley ya. 600 square feet pun harga dah 400,000 pun ada ya. Jadi kalau kita berhutang untuk masa hadapan, contoh rumah adalah berbaloi ya. Dan saya juga tertarik ada kaum Cina, saya kongsi sikit ya. Ada kaum Cina, saya tak pasti semua atau memang macam tu budayanya ataupun sebahagian. Okey, dia membuat rumah ni sebagai pelaburan untuk sekolahkan anak dia lah. Untuk masukkan anak dia ke universiti yang kita tahu memerlukan kos yang besar ya. Bila anak dia kecil dia belilah. Bila anak dia dah besar dia jual rumah tu untuk melampung kos-kos berkenaan. Okey. Ataupun kita berhutang ni adakah untuk bergaya? Untuk bergaya ke? Sekarang saya rasa ya, biar apa asal bergaya itu dah tak relevan ya. Sekarang yang popular adalah biar tak handsome janji kaya ya. So kat sini kita kena berhati-hatilah dengan kewangan kita. Kita nak berhutang tu untuk tujuan apa ya, sebab apa yang saya akan kongsikan di sini memang akan memberi kesan kepada masa akan datang lah, rekod kesan akan datang kita. Sebab bila kita berhutang, kita kena faham, bila kita berhutang, okey, rekod-rekod kita itu akan berada di mana? Di dalam rekod Secret Citas. Secret Citas itu adalah rekod komitmen kita. Alright. So kat sini, yang dia bersama kad kredit hutang kahwin, hutang melacung, hutang gadget, hutang raya, bergaya atau bahaya ya. So kita akan pergi satu persatu. Kenapa orang ambil hutang-hutang ni sebenarnya ya, saya kongsikan sikit ya. Alright.
So seterusnya kat sini. Okay. Kad kredit. Kita kena faham kad kredit tu apa dia. Kad kredit apa dia? Kad debit tu apa dia? Adakah kita pakai untuk seronok-seronok swipe? Untuk berbelanja dengan seronoknya? Okay. Yang kita faham adalah kad kredit adalah satu produk daripada institusi kewangan, okay, yang motifnya adalah untuk memudahkan pelanggan dia untuk pakai kad kredit lah. Okay. Dan dia mempunyai limit dan had tertentu mengikut kita punya pendapatan. Alright. So kita boleh set kat situ sama ada kita nak secara maksimum ataupun minimum. Okay. So ini adalah antara sebab-sebab kenapa orang pakai kad kredit lah. Okay. Antara kelebihannya adalah lebih selamat untuk dibawa ke mana-mana. Okay. Contohnya, okay, biasa kalau kita beli barang, kan kita nak mengelakkan lebih banyak touch ya, sebab sekarang kan COVID, so mungkin kita lebih selesa pakai PayWave, okay. PayWave ataupun nombor PIN kita menggunakan kad debit. So kad debit tu adalah duit kita, betul? Tapi ada orang nak lebih selamat dia menggunakan kad kredit kerana apa? Supaya untuk mengelakkan dia tertipu ataupun mungkin kad tu terjatuh dan terhilang, kan? Sebab kita kena faham kad kredit kalau kita guna kad debit, account debit, itu adalah duit kita. Tapi kalau kad kredit itu adalah duit bank, yang mana setiap kali kita swipe, okay, kita meminjam duit bank, okay, dan kita kena bayar balik, okay. Tetapi walaupun macam tu, ramai yang pakai kerana adalah antara kelebihan yang saya kongsikan inilah, okay. Antara contoh yang lain yang lebih selamat, contohnya dia adalah seorang businesswoman, dia nak beli dia punya stok, beli stok. So untuk lebih selamat dia menggunakan kad kredit, okay, ataupun dia adalah seorang yang mungkin melancong atau selalu kena pergi luar negara, untuk selamat juga kewangan dia, dia pakai kad kredit daripada dia bawa cash ya. So seterusnya adalah pengguna lain ambil kad kredit adalah kerana dia suka kat sini ya, pembayaran ansuran tanpa faedah, which is zero installment. Kat mana kita beli barang yang kita boleh dapatkan zero installment? Okay, biasanya dekat merchant lah, bank-bank berkenaan lah. Contohnya macam kedai perabot, kedai elektrik ya, dia menawarkan zero installment sekiranya kita menggunakan kad kredit. Kalau kita bayar secara ansuran, yang biasa punya, mungkin transfer ke, mungkin bayar kat kedai ke, yang itu dia ada dia punya faedah dia lah ataupun interest lah ya, sebab kita bayar secara ansuran. Tapi kalau kad kredit, dia bayar amount yang sama lah, seperti seolah-olah kalau kita bayar cash ya. So selain daripada itu, kalau kita pasal kad kredit ni banyak dah digunakan di kedai-kedai lah. Macam saya cakap tadi, di kedai perabot, di kedai barangan elektrik, okay, ada juga okay, ada orang tu dia ambil kad kredit sebab dia join satu program untuk kurus ya. Pembayaran dia adalah menggunakan kredit, menggunakan kad kredit. So dia terpaksalah ambil kad kredit semata-mata untuk kurus ya. Okay, so seterusnya ada juga yang saya jumpa peralatan gym. Okay, brand apa saya tak ingat hari tu. Dia kata boleh untuk bayar ansuran tetapi pakai kad kredit. Okay, kalau tak pakai kad kredit, pakai cash ya. Bayar selepuk gedebuk berapa ribu macam tu. Ataupun kalau tak nak guna kad kredit, dia kata apa? Okay, you letak dulu deposit. Okay, dan balance tu nanti kita tarik daripada account you pakai itu auto debit ya. Okay, kita pun seram ya kalau namanya auto debit, sebab kadang-kadang dia boleh tarik 2-3 kali ya. Okay, dia tak perasan, kita pun tak perasan, nanti monthly pun dia tarik-tarik macam tu ya, tanpa kita sedari. So selain itu, orang pakai kad kredit adalah kerana ada cashback. Semakin banyak kita berbelanja, okay, dia akan pulangkan kita in return, dia ada cashback, okay, dia ada perjalanan kapal terbang ya. Itu kita panggil miles reach, betul tak? So seterusnya, semakin banyak kita pakai kad kredit, kita dapat points ataupun kita dapat reward ya. Di mana points ini dia boleh cover balik kita punya yuran tahunan kad kredit. Tak semua yang macam ni ya, ni di antaranya lah. So bank-bank ni ada yang produk dia, okay, kad kredit daripada bank ni kelebihan dia begini. Kad kredit bank sana kelebihan dia begitu. Ya, tak sama ya. So ada juga yang beli kad kredit sebab dia suka apa? Dia suka hadiah ya. Bila kita register, kita bagi IC,
kat situ juga kita punya kad kredit loan, kita punya kad kredit tu approve, dapat apa? Payung kan. Ada orang cakap, oh saya suka pakai kad kredit sana, hari tu saya beli, saya ambil kad kredit, saya dapat payung, saya dapat itu beg tarik, dia suka sebab tu dia ambil kad kredit Tapi biasa kalau saya sangat kagum dengan orang Cina biasanya kad kredit dia ni bila dia pakai dia terus bayar, kosong lah. Okay, bukan dia pakai tak bayar, tak ada. Biasa pakai dia bayar ataupun dia dapat apa yang dia nak, dia terminate macam tu. Okay, and then ada juga orang pakai kad kredit disebabkan dia nak kelebihan credit rating. Apa tu credit rating? Okay, kita tahu kalau ada yang pernah dengar Secretitos kan, itu adalah kita punya record komitmen kita lah dengan bank ataupun dengan syarikat swasta lah. Okay, so biasanya yang nak pakai credit rating ni orang-orang yang dia tak pernah ada loan. Contoh dia nak beli kereta, dia pergi bank. Okay, bank pun runkan record untuk dia Secretitos. Dia boleh tengok kat situ dia tak ada apa-apa komitmen. Okay, kosong. Dan bank ni pun dia nak tengok kita punya cara pembayaran. Okay, dia nak tengok kita punya history payment. Okay, adakah kita ni boleh bayar atau tak. Bila tak ada, bila record kita tu bersih, clean, tak ada apa-apa komitmen, jadi susah untuk dia nak menilai kita dan nak approvekan kita punya loan. So sebab itulah ada orang memilih kad kredit sebagai credit rating dia So bahaya sebabnya kalau ada orang lagi orang muda sebab dia baru kerja dan dia belum lagi nak pandai untuk planning dia punya kewangan. So bila dia pakai kad kredit ni, dia seronok untuk swipe kan, macam boleh akibatkan dia boleh menggalakkan dia untuk menjadi lebih boros lah sebab dia seronok swipe beli barang kan. Okay, so ini tidak dinafikan hal ini terjadi dan bila dah terlebih pakai dia susah pula nak bayar Okay, so daripada memilih credit rating menggunakan kredit, okay, ada orang dia buat loan ASB which is saya rasa itu lebih berbaloi lah daripada kad kredit So seterusnya saya nak kongsikan kat sini keburukan dia, kad kredit Okay, kita tahu kalau guna kad kredit ni dia ada tempoh pembayaran balik. Okay, tempoh pembayaran balik ni saya tak pasti ada berapa hari. So dia ada dua interest kan? Satu ada interest, satu ada interest on interest. Interest on interest ini adalah meningkat setiap hari, okay? Dan dia adalah lebih besar amountnya. Okay, sometimes kita ingat kita dah bayar, rupanya kita baru bayar interest dan interest on interest which is you kena cover dua interest kalau kita lewat bayar. Jadi kita kena peka, okay, jangan kita khayal dalam menggunakan kad kredit. Okay, so seterusnya yang nombor 4, of course dia akan memberi kesan record secret sebab dalam secret dia memang akan memaparkan tunggakan bayaran dalam tempoh 12 bulan. Alright. So ini kalau kita tak jaga rekod kita Secretitos, dia memang memberi kesan lah. Banyak kali saya ulang kenapa nanti saya akan kongsikan kesan bad record dalam Secretitos. Okay, so untuk yang ni sebab seinfo dulu share, slide kita tak share, jadi kalau boleh screenshot saja kat sini Okay. Okay, seterusnya hutang kahwin. Okay, ramai kan yang buat hutang kahwin, betul tak? Sebab dia melibatkan sehingga bukan 4 angka dah 5 angka nak cover lagi hantaran, dia punya dalam dulang hantaran, emas kahwin, dia punya pelamin lah, makeup lah, semua tu kan memerlukan kos yang besar. Okay? Jangan katakan hutang kahwin, hutang tunang pun ada orang dah buat. Jadi untuk anak-anak muda yang belum berkahwin, okay, yang ada kat sini, saya sangat-sangat menyarankan kepada anda, okay, bila anda bekerja, okay, start bermulanya anda bekerja, pastikan anda mempunyai tabung kahwin Ini untuk mengelakkan anda daripada membuat hutang. Kerana apa? Kerana selepas berkahwin, kos sara hidup adalah lebih besar Tolong percaya saya cakap, tak percaya anda boleh tanya dengan anda punya ibu bapa ataupun orang yang lebih tua daripada anda yang sudah berkahwin Pengalamannya kalau berkenaan dengan kos kewangan ni adalah sama, lebih besar. Alright? Okay, seterusnya adalah hutang melancong. Okay, pernah tak dengar orang melancong berhutang? Pernah tak?
So kalau kat sini, saya dulu bekerja dekat syarikat pinjaman berlesen itu, wujudnya dia pinjam untuk berhutang, tak banyak pun, dalam 2-3 ribu. Okey. So kat sini kat sini kita sedar kalau kita melancong ke negara seronok kan, kita pergi sana sini, tapi bila kita balik, kita boleh tak bayar hutang tu? Which is saya rasa tak relevan lah. Biasa kita melancong adalah untuk kita release stress bukan kita tambah stress Jadi kalau kita nak melancong, okey, tolong menabung ya. Okey, seterusnya adalah hutang gadget ya. Contohnya iPhone, iWatch, semua ni lah ya. Dan ini kosnya saya rasa ada dalam 4,000, 6, 7,000 ada ya untuk amount beli barang gadget ya. Tak dinafikan ada orang ambil hutang gadget yang lebih berbaloi lah, contoh macam Maxis, dia datangkan package dengan iPhone kan, dengan data, unlimited data. Sebulan saya rasa bayar dalam tempoh 2 tahun dia bayar amount itu sahajalah. Which is amount tu adalah amount gadget tu, bukan data, tapi dia package sekali dengan data. Ini adalah saya rasa berbaloi lah bagi orang yang memerlukan bagi yang tak perlu, tolong jangan berhutang untuk gadget. Kumpullah, buatlah tabung. Begitu juga hutang raya ya. Okey, tempat saya kerja dulu, ada orang, ada orang datang kat company kami, dia cakap macam ni, "Dedek, boleh tak, masa tu bulan puasa "Dedek, boleh tak kalau akak nak buat loan lagi? Sebab nak raya, akak nak pakai untuk raya lah dek, nanti bulan-bulan akak bayarlah." So kat situ saya rasakan macam daripada dia berhutang, lebih baik kenapa dia tidak kumpul secara awal, kumpul lebih awal setiap bulan ya, supaya dia boleh raya tanpa perlu berhutang ya. Biasa kalau kita raya, kita beli baju baru ya, tapi ada juga nak beli sofa baru, perabot baru, langsir pun nak baru, setiap tahun baru kapet, perhiasan lah ya. So semua nak baru, tudung baru, kasut baru pun mesti juga kan. Jadi lebih baiklah kita berapa tu? Menabung ya, bukan berhutang ya. Hutang cadar ada juga ya rupanya. Itu cadar apa? Cadar kahwin. Cadar kahwin pun mahal ya. Saya tak pasti sekarang ya. Dulu-dulu dapatlah 500, sekarang pun saya tak pasti, mungkin lebih lah ya. Tolong ya, benda-benda macam ni kita boleh kumpul ya. Boleh kumpul dan kita boleh elakkan hutang ya. Kenapa kita nak tambah komitmen yang sedia ada ya. Tolong ya. Okey, seterusnya. Okey, semua apa yang saya sharekan tadi untuk 5 perkara ya, kad kredit, hutang kahwin, hutang raya, gadget semua tu, okey, akan direkodkan dalam Secrecitas dalam Secrecitas So macam saya cakap tadi, Secrecitas tu adalah rekod kita punya komitmen ya, apa-apa sahaja komitmen yang melibatkan duit ya, duit. So apa beza Secres dan Citas? Okey, mari kita lihat. Okey, ini perbezaannya. Secres adalah rekod dengan Bank Negara Malaysia. Okey, dia memberi dalam Secres ni ada kemudahan kredit yang dibuat dalam tempoh 12 bulan. Okey, contohnya sekarang kau bulan Ogos kan? Okey, Ogos, Julai, Jun, Mei, April sampai 12 bulan ni, okey, dia akan rekodkan 12 bulan. Contoh kalau slide saya dah berada di perbezaan Secres dan Citas. So ada juga hutang termobis kat sini ya. Okey, saya sambung balik saya punya Secres Citas. Alright. Okey. Dalam tempoh 12 bulan tu, bank boleh lihat kita punya payment ni elok atau tak elok. Ada tunggakan ataupun tak ya, ataupun kita dah pernah clearkan ke atau kita dah refinance ke, semua ada dalam rekod Secres ni lah ya. Dan saya tu ada juga permohonan pinjaman dalam tempoh 12 bulan. Alright. So sama ada permohonan tu kita dah terima atau belum ya, dia ada amount dia sekali lah, semua loan yang kita buat dia sekali ada amount dia dan monthly dia kat situ. So kalau kita buat next loan, kita bagi dekat bank check kita punya Secres, so dia boleh nampak lah komitmen kita jumlahnya tu semua berapa lah. So dalam Secres juga ada SPA ya. Sorry, saya letak SPS. This adalah SAS, Special Attention. Okay, SPA ni Special Attention Account sebenarnya. Okay, saya tulis kat sini. So, ini adalah account, loan yang mempunyai tunggakan yang banyak ya, sehingga akaun anda ni diperhatikan di bawah seliaan institusi kewangan.
Okay, so seterusnya adalah kalau kita ada pinjam PTPTN pun ada dalam Sikris ya. So tolong mana-mana belum bayar tolong bayar. Kalau tak boleh nak bayar umur yang telah diberikan, bayarlah sikit-sikit. At least kita bayar ya. Dan juga kalau kita ada register dengan AKPK pun ada dalam Sikris. Okay, seterusnya dengan SETOS adalah syarikat swasta. Contohnya syarikat yang saya kerja dulu lah, Credit Leasing ya. Diregisterkan di bawah KPKT lah ni, Kementerian Perumahan. Okay, saya tak ingat apa, tiada tempatan. Okay, so seterusnya telco. Telco ni adalah anda punya bil data, bil telefon. Okay, pun ada rekod kat situ lah. Maxis ke, Celcom ke, dia terkeluar kat situ. And then Kuwait pun ada ya. Walaupun kita tak berhutang dengan bank ataupun credit leasing, tapi kita berhutang dengan company berkenaan ya. So sekarang kita perasan ya, syarikat swasta pun banyak menggunakan SETOS ni, SETOS Record supaya dia boleh dapat supaya dia boleh menilai customer dia tu sama ada boleh ke tak beli barang dia, boleh bayar ke tak sebab dia tengok pada history payment. Dalam SETOS juga ya ada pemilikan perniagaan. Okey, dia kat situ dan pemilikan perniagaan dia ada maklumat pengesahan identiti, jawatan ataupun saham. Dalam SETOS juga ada maklumat daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Contohnya apa? Contohnya nama kita, IC kita, alamat kita kan, dan kita pun boleh update kita punya maklumat dalam SETOS ni lah. Alright. So next adalah Jabatan Insolvensi Malaysia dan juga ada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM ya. Sebab tu kenapa ada SSM ni kan, kita register kita punya perniagaan, mestilah ada maklumat daripada SSM. Dan juga ada status undang-undang dan juga muflis dalam Sikris pun ada ya. Okay. So daripada Sikris SETOS ni amatlah penting ya untuk mana-mana syarikat yang melibatkan kewangan untuk tengok rekod kita. Okay, so kita kena jaga ni semua. So seterusnya adalah ini. Ini adalah slide saya yang terakhir ya. Kejap saja kita, okay. Kesan rekod Sikris dan SETOS kiranya buruk. Okay, so pertama adalah dia mempengaruhi kelulusan pinjaman seterusnya lah. Okay, contoh kita yang sedia ada, kita ada loan gadget lah. Saya suka mencontohkan loan gadget sebab biasa yang beli ni anak-anak muda. Dia beli, dia buat loan gadget, contoh iPhone yang 67,000, dia ambil yang Pro Max pula tu, dan dia tak bayar. Dah lah tak bayar. Dia tipu pula, kata dah tak kerja lah, dah tak duduk kat rumah tu lah, dia tak kenal lah siapa ni kan. Seolah-olah bila kita telefon tu bukan dia. Okay. Tapi dia tak sedar bila dia tak bayar, okay, sebab loan tu di bawah nama dia. Okay, so dia akan tercatat dalam Sikris SETOS. Okay, so bila kita bagi tahu kat dia, benda ni akan efek awak pada masa akan datang. Kalau awak nak buat loan lain, mungkin awak nak beli motor, mungkin awak nak beli kereta. Kalau yang phone ni pun awak tak bayar, macam mana awak nak beli barang yang lain, betul tak? Okay, so dia tak kisah sampailah sehingga one day dia telefon, "Kak, kenapa saya punya loan tak lepas ni Kak? Sebab saya ada rekod dengan company kami. Padahal hanya berapa ribu je." Saya cakap, yes, sebab kita dah inform awak pada awal dulu. Okay, bank akan check, okay, mana-mana syarikat pinjaman wang berlesen dengan bank akan check rekod payment anda. Kalau yang ini pun awak tak bayar, macam mana dia nak luluskan loan yang awak apply tu, betul tak? Selain tu, kalaupun Sikris SETOS ni individu tadi dia tak bayar, kalau kita mempunyai high commitment, okay, kalau kita ada high commitment pun loan kita pun tak boleh approve. Jadi tolong kalau ada loan yang boleh disertakan awal dulu supaya kita boleh buat loan yang lebih penting pada masa akan datang. Okay, seterusnya untuk Sikris SETOS yang buruk lah, yang negatif, dia memberi kesan kepada bonus atau kenaikan pangkat. Ini biasa di swasta, the government saya tak pasti untuk kenaikan pangkat adakah dia memberi kesan. Yang tu saya tak pasti ya. Saya pun sebenarnya baru masuk juga di UTM ni ya. Di swasta dulu dia memang sangat memberi kesan kepada bonus. Maksudnya dia tak dapat bukan dapat sikit tau. Dia tak dapat langsung. Okay, bila dia punya pengurusan lah semua manusia check, oh dia ni ada rekod
tak elok ni, ada yang dia tak bayar ni So mereka pun datang pada kami, I punya bonus tak dapat lah. Kenapa you ada rekod you punya company? Kita boleh clearkan dengan syarat you kena bayar lah. Mana boleh kita suka-suka hati clearkan you punya nama, you kena bayar. Dan dia bayar barulah dia dapat bonus. Sebab bonus tu pun hutang tu pun lepas dia bayar dia ada tempoh untuk clear. Okay, barulah dia punya rekod clean kan. Dan juga ia mempengaruhi kenaikan pangkat. Seterusnya, rekod yang teruk juga boleh mempengaruhi pengesahan jawatan. Tak semestinya rekod yang teruk ada company dia nak semua hutang, tak kisahlah satu ke banyak ke, dia nak clean. Maksudnya kotak yang secret-secret tu dia nak kosong-kosong, tak nak ada walaupun satu. Okay, mesti kosong. Okay, walaupun hutang belajar Okay, dalam tempoh contoh 2 tahun, dia beritahu, okay, awak kerja bagus, sangat bagus, okay, capai target apa semua. Tapi, kalau anda tak clearkan hutang-hutang ini, okay, kita tak boleh nak sahkan jawatan anda. Bahaya kan? Dah lah sekarang ni, nak cari kerja susah. Okay, kita pula ada rekod macam ni, nak sahkan pun dah susah. Sampai bila nak kontrak? Kontrak pun bila-bila pun orang tu boleh terminate kita, betul tak? Jadi, tolong berhati-hati. Seterusnya adalah, rekod yang teruk boleh memberi kesan tindakan tata tertib. Kenapa? Sebab company akan merasakan kita ni bermasalah ya. Tak ada company yang nak ambil staff yang bermasalah. Jadi salah satu cara dia nak kesan kita adalah melalui rekod secrets dan sitos ya. Jadi tolong kita jaga. Dan seterusnya, okay. Kesan rekod secrets dan sitos yang negatif, yang teruk, okay, dia akan memberi kesan sekiranya anak ingin membuka akaun SSPN bagi tujuan pinjaman PTPTN walaupun sebagai penjamin. Kita kena ingat jika kita ni adalah penjamin, kita kena harus berhati-hati. Okay, bila orang tu tak bayar, okay, contohlah kawan kita, tolong aku jadi penjamin, aku nak beli motor. Contoh. Okay, sebelum kita menjadi penjamin, kita kena bersedia. Kalau kawan kita tu tak bayar, lepas tu tak bayar langsung, okay, lepas tu kena NOD, Notice of Demand, kena saman, nama kita pun kena sekali sebab kita penjamin, walaupun kita tak pakai pun motor tu. Okay, walaupun tak pernah cuit, tak pernah nampak pun. Tapi sebab kita sebagai penjamin, rekod kita pun terpalit sekali Tolong. Jadi kalau anda ingin menjadi penjamin, pastikan anda cek dulu individu tersebut adakah dia mempunyai masalah kewangan ataupun dia adalah seorang yang memang dia bayar. Okay, tolong So ini berlaku pada kawan saya lah saya tanya kenapa tak sambung belajar. Dia kata kalau nak sambung belajar dia kena pinjam PTPTN. Tapi dia tak boleh pinjam PTPTN sebab bapak dia ada blacklist ke apa macam tu lah kan. So sebab dia tak boleh buka SSPN nak buka PTPTN kena ada akaun SSPN, which is kita perasan perkara ni boleh memberi kesan pun kepada anak-anak kita akan datang. Okay, so jangan disebabkan hanya hutang yang sikit 2-3 ribu ia boleh memberikan kesan yang buruk sehingga seperti ini kepada masa hadapan kita which is tak berbaloi sebab hanya 2-3 ribu memang tak berbaloi kalau kita sehingga kita boleh mendapat kesan-kesan seperti ini. Alright. So saya berharap ini sebenarnya adalah slide saya yang terakhir. Jadi saya harap semua yang hadir ke Bitara Kewangan saya ini boleh kongsikanlah kepada yang lain jika ingin membuat hutang-hutang yang tak perlu, yang mana sebenarnya hutang itu anda boleh menabung pun dan anda boleh merancang kewangan anda sebab kesannya memang buruk dan memang kalau kita contoh kita nak beli contoh kalau kita nak buat loan pada masa akan datang kita tak boleh nak clearkan kita punya rekod tu on the spot dia ambil masa memang memberi kesan. Jadi saya harap apa yang saya kongsikan ini boleh memberi manfaat kepada semua dan juga boleh memberi peringatan kepada saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada yang join Bitara dengan saya pada hari ini dan siapa yang boleh isi kehadiran boleh isi kehadiran. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi, saya akan kongsikan siri yang ketiga 2 minggu daripada sekarang lah 6 September hari Isnin 10 pagi di bawah tajuk perkara yang kita perlu ambil tahu sebelum kita ambil medical insurance. Ramai yang ambil medical insurance
tapi tak peka dengan perkara yang perlu diambil tahu. Okey. So saya akan kongsikan sebab itu adalah pengalaman saya yang sebelum tu saya bekerja di KPG Healthcare. Kita tahu itu adalah private hospital. So saya harap semua apa yang saya kongsikan nanti akan memberi manfaat kepada semua ya. So itu sahaja. Terima kasih semua kerana stay sampai dengan saya sehingga akhir. Sehingga kita berjumpa selagi. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Salam. Terima kasih pada penganjur PKK. Thank you, Izati. Welcome, Cik Razak. Thank you for coming. Thank you, Pandaya.